Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Ustazah Sumayyah binti Abdul Aziz dan rakan-rakan sekalian. Di dalam video ini kami akan membentangkan isu yang berkaitan dengan melakukan korban di luar negara. Dari segi bahasa, ianya diambil daripada kalimah duha yang bermaksud terbitnya matahari. Dari segi istilah pula, ianya merupakan menyembelih binatang sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dilakukan pada hari raya Kurban dan hari Tasyrik. Dalam persyariatan pula, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud tunaikanlah solat untuk Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan. Dalil hadis pula, Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kibas yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sambil menyebut nama Allah dan bertakbir serta meletakkan kaki baginda pada tengkuk kibas tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum korban. Berkenaan hukum melakukan ibadah korban, terdapat beberapa pandangan ulama dalam isu ini. Imam Al-Nawawi berkata, para ulama berbeza pendapat tentang kewajipan korban ke atas orang yang berkemampuan. Sebahagian besar ulama berpendapat bahawa korban itu sunat bagi orang yang mampu. Jika tidak melakukan tanpa sebarang keuzuran, maka dia tidak berdosa dan tidak harus mengertikannya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa korban itu wajib ke atas orang yang mampu. Namun, majoriti hukum menyembelih korban adalah sunat muakkad. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah, Hanabilah, pendapat yang paling kuat daripada Imam Malik dan salah satu pendapat daripada Abu Yusuf. Ini juga merupakan pendapat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghafalah, Sa'id bin Al-Musayyib, Atha Al-Qamah, Al-Aswad, Isya', Abu Taud dan Ibnu Al-Munzir. Sebagai kesimpulan, berdasarkan nas dan kenyataan di atas, kami cenderung kepada pendapat bahawa hukum ibadah korban adalah sunat muakkad. Ini seperti mana pandangan majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Meskipun begitu, sewajarnya bagi seseorang melakukan ibadah korban dan tidak meninggalkannya sekiranya berada dalam keadaan berkemampuan. Syarat sembelihan, syarat haiwan korban dan syarat sah sembelihan. Syarat sah sembelihan terbahagi kepada 2, iaitu syarat tukang sembelih haiwan dan syarat semasa menyembelih haiwan. Syarat haiwan korban. Binatang yang hendak dikorbankan mestilah binatang al-an'am, tidak sakit dan tidak cacat. Syarat sah haiwan korban, binatang ternakan. Yang kedua, mengorbankan binatang yang sudah cukup umur. Yang ketiga, niat berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, melakukan sembelihan pada waktunya. Yang kelima, mengikut syarat-syarat sembelihan. Syarat sah sembelihan. Syarat sah sembelihan. Yang pertama, syarat tukang sembelih. Syarat tukang sembelih mestilah beragama Islam. Yang kedua, sembelihan mestilah diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pisau dan alat sembelihan mestilah tajam dan diperbuat daripada besi, tembaga, timah, kaca, batu dan seumpama dengannya. Manakala syarat semasa menyembelihan haiwan, yang pertama, haiwan yang disembelih mestilah hayya mustaqirah, iaitu tidak mati disebabkan sakit atau cedera. Yang kedua, haiwan yang disembelih mestilah terputus urat merihnya serta halkum dengan memotong sekaligus dan cepat, mati dengan sekali sembelihan sahaja. Sekiranya binatang yang disembelih itu mempunyai anak di dalam perutnya, maka halal untuk kita dimakan daging anak binatang tersebut dengan syarat anak itu mati dengan kematian ibunya. Binatang sembelihan. Sebelum menyembelih binatang sembelihan untuk dijadikan ibadah korban, penyembelih perlu terlebih dahulu mengetahui syarat umur binatang sembelihan untuk menjadikan ibadah korban itu sah. Contohnya seperti unta perlu berumur 5 tahun dan ke atas. Kambing, lembu dan kerbau pula perlu berumur 2 tahun dan ke atas. Manakala kibas dan biri-biri perlu melebihi setahun. Seterusnya, binatang sembelihan itu hendaklah sihat dan bebas dari sebarang jenis penyakit.
Ibadah korban menjadi tidak sah sekiranya binatang sembelihan itu mempunyai kecacatan sama ada seperti timpang, buta, kekurangan daging, ekor dan lidahnya dipotong atau tiada telinga. Tetapi sah sekiranya kecacatan itu seperti tiada tanduk, patah tanduk, telinga berlubang, kehilangan gigi atau tiada zakar. Waktu sembelihan ibadah korban ialah pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik meliputi malam ke-11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tidak sah sekiranya dilakukan pada malam sebelum 10 Zulhijjah atau pada malam 14 Zulhijjah. Selanjutnya, semua umat Islam yang cukup syarat amat digalakkan untuk melakukan ibadah korban kerana ia mempunyai banyak fadilat. Antaranya ialah dapat menebus dosa-dosa kecil, mendapat kedudukan mulia di sisi Allah dan dapat menyembuhkan penyakit rohani dan sosial. Seperti yang kita semua tahu, pada asalnya ibadah korban ini akan dilakukan oleh setiap orang di tempat masing-masing. Contohnya seperti di kampung halaman. Perkara ini sudah menjadi tradisi masyarakat kita sejak turun-temurun dari zaman dahulu yang diwarisi oleh masyarakat-masyarakat yang beragama Islam. Lazimnya, ketika mana kita mendapat berita tentang adanya negara yang memerlukan bantuan ataupun mereka dilanda kemiskinan yang lebih teruk daripada kita, sudah tentu akan hadir perasaan simpati dan kasihan kepada mereka. Akan ada perasaan untuk memberi bantuan dan melakukan ibadah korban ke tempat umat Islam yang lebih memerlukan. Contohnya seperti negara-negara yang dilanda peperangan. Pada asalnya, ibadah korban ini sunat dilakukan oleh orang yang berkorban itu dengan tangannya sendiri. Perkara ini telah disepakati bahawa ianya paling afdal kerana ianya salah satu daripada ibadah dan melakukan ibadah korban juga ialah salah satu sunnah Nabi SAW di mana baginda selalu menyembelih haiwan yang ingin dikorbankannya itu sendiri. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW menyembelih 2 ekor kibas yang berwarna putih dan terbaik yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta baginda meletakkan kakinya di tengkuk kibas tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, jika tidak dapat berbuat demikian kerana mempunyai keuzuran ataupun sebagainya, maka sunat bagi mereka yang berkorban untuk menghadiri majlis penyembelihan itu bagi menyaksikan upacara pengorbanan itu. Diseru daripada hal tersebut, pelaksanaan ibadah korban yang telah dilakukan akan lebih dapat dirasai secara langsung dan dapat mendekatkan diri kepada Allah sehingga mempunyai kesan daripada ibadah tersebut. Tambahan pula, ibadah korban ini ialah salah satu daripada syiar Islam yang besar. Selain itu, terdapat ayat Al-Quran yang jelas menyatakan bahawa saranan bagi sesiapa yang melakukan korban untuk makan sebahagian daripada daging yang dikorbankannya itu. Akan tetapi, jika korban itu dilaksanakan di luar negara atau daerah, maka akan terluputlah sunnah untuk memakan daging korban tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, maka makanlah kamu daripada daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang yang susah, yang fakir miskin. Surah Al-Hajj ayat ke-28. Setelah itu, kita telah mendapat tahu secara umum bahawa ibadah korban ini lebih baik dilaksanakan di tempat kita berada dan mencari kehidupan. Pandangan ulama empat mazhab berkenaan hukum korban luar negara. Pertama, mazhab Hanafi. Makruh dipindahkan ke luar kawasan kecuali jika disebabkan adanya kerabat di kawasan tersebut atau ada yang lebih memerlukan. Kedua, mazhab Maliki. Tidak harus dipindahkan ke luar kawasan yang melebihi jarak musafir kecuali orang yang tinggal di luar kawasan yang memerlukan. Yang ketiga, mazhab Syafi'i dan Hanbali. Harus untuk memindahkan ke luar kawasan yang tidak melebihi jarak musafir. Namun, ada ulama dari kalangan mereka yang mengharamkannya jika lebih dari jarak musafir.
Ada sekali rumusan. Pertama, lebih afdal untuk melakukan korban di tempatnya sendiri. Yang kedua, sunat dilakukan penyembelihan oleh orang yang hendak melakukan ibadah korban tersebut. Yang terakhir, membantu fakir miskin yang berada di sekelilingnya terlebih dahulu. Rumusan pada video ini ialah lebih afdal untuk melakukan korban di tempatnya sendiri, dan itu sunat dilakukan penyembelihan oleh orang yang hendak melakukan ibadah korban. Akhir sekali, membantu fakir miskin yang berada di sekelilingnya dahulu.